Hadis yang pertama, an Abi Dzar Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdalu qala al-iman billah wal jihad fi sabilih qultu ayyur riqabi afdalu qala anfasuha 'inda ahliha wa aktharuha thamanan qultu fa in lam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'd al-'amali qala takuffu sharraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik muttafaqun 'alaih. Artinya dari Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa dia amal yang lebih afdal, yang lebih baik? Sabdanya beriman kepada Allah dan berjihad pada jalannya. Aku bertanya lagi, selepas itu aku bertanya lagi, apakah dia hamba yang paling afdal, yang dimerdekakan? Sabdanya ialah yang lebih baik, yang lebih mahal harganya, yang lebih baik disayangi oleh tuannya dan lebih banyak harganya. Aku bertanya lagi, jika saya tidak mampu melakukan demikian, sabdanya SAW, engkau menolong orang yang mengerjakan amalan, ataupun engkau membuat bagi orang yang tidak boleh buat kerja. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, jika sekiranya saya lemah untuk melakukan sebahagian amal itu, sabdanya, engkau tahan melakukan kejahatan terhadap orang ramai, sesungguhnya itu sedekah daripadamu untuk dirimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan sebahagian daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan banyaknya amal kebajikan. Apabila seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar yang kita baca ceritanya minggu lepas, seorang sahabat yang awal masuk Islam, termasuk yang awal masuk Islam, yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak memegang apa-apa jawatan kerana lemahnya, namun dia mengumpulkan beberapa hadis yang dia ingat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah hadis ini. Abu Dzar menceritakan, satu hari dia bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa dia amal yang paling afdal, yang lebih besar fadilatnya, kelebihannya, lebih banyak pahalanya? Apa dia? Sabdanya beriman kepada Allah. Itu paling besar sekali. Beriman kepada Allah itu adalah yang paling besar. Sebab apa paling besar? Kerana semua amalan-amalan kita disahkan dengan adanya beriman kepada Allah. Sekiranya amalan-amalan itu dibuat, walau baik macam mana, banyak mana sekalipun, kalau tak ada iman kepada Allah, ditolak, tidak ada kelebihannya, ataupun imannya batal. Dia beriman kepada Allah, tiba-tiba dia batalkan iman dia dengan buat kerja syirik, buat kerja yang merosakkan iman. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Demi sesungguhnya, jika sekiranya mu sendiri wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melakukan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nescaya terhapuslah amalanmu. Semua amalanmu diwahyikan kepadamu, diwahyikan kepada rasul-rasul yang lebih dulu daripadamu, sama je sejak Nabi Adam sehingga mu. Sekiranya merosakkan iman dengan melakukan syirik, maka semua amalan kamu ditolak oleh Allah Ta'ala, dan di akhirat kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Buat ibadat lelos saja, belanja banyak-banyak, tolong orang, habis saja, tidak ada pahala. Sekiranya berlaku syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik itu ada dua. Yang pertama syirik yang nyata, iaitulah menyembah Tuhan yang lain daripada Allah, sembah patung, sembah berhala, sembah tokong, sembah manusia, sembah pohon kayu, sembah jin, sembah syaitan, beribadat pada yang lain daripada Allah. Itu syirik yang nyata. Termasuklah juga percaya kepada hukum syariat yang lain pada hukum Allah Ta'ala. Ini syirik yang nyata, syirik yang terang-terang. Kemudian syirik yang tersembunyi, syirik yang sembunyi dalam hati. Yang sembunyi dalam hati, syirik khafi, ialah kita buat ibadat nak tunjuk ke orang, nak bermegah-megah berbangga dengan diri sendiri. Syirik yang nyata menyebabkan kufur, pahala hilang. Syirik yang khafi, Islam lagi, pahalanya tak ada, pahalanya tak ada. Dengan sebab itu kita mestilah beriman kepada Allah dengan hati yang ikhlas di dalam amalan kita. Oleh kerana itulah dalam mazhab Syafi'i diajar tiap-tiap amal ibadat kerana Allah Ta'ala, berpuasa kerana Allah Ta'ala, semayang kerana Allah Ta'ala, dimasukkan di dalam niat itu. Dalam mazhab Syafi'i kita disebut kerana Allah Ta'ala, untuk menyatakan iman yang tegas kepada Allah Ta'ala. Kerana iman ini menjadi syarat, iman yang ikhlas menjadi syarat amal ibadat seseorang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, amal yang lebih afdal ialah berjihad pada jalan Allah. Apa makna jihad? Jihad dalam bahasa Arab dia berperkataan al-juhdu dan al-jahdu. Al-juhdu jihad, al-jahdu jihad. Jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan wa jihadan. Itu dalam kamus bahasa Arab, dalam ilmu saraf. Makna dia ialah al-juhdu. Al-juhdu dengan makna at-taqah, iaitulah tenaga. Kita menyumbangkan segala tenaga yang ada pada diri kita pada jalan agama Allah Ta'ala, untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Menyumbangkan tenaga, tenaga tubuh badan kita, tenaga fikiran kita, tenaga harta benda kita, tenaga keluarga kita, sahabat handai kita, segala tenaga yang ada pada kita, kenderaan kita, apa saja digunakan untuk meninggikan agama Allah Ta'ala. Itu at-taqah. Kemudian al-jahdu dengan al-masyaqqah, iaitulah menghadapi kepayahan. Kita sanggup menghadapi segala kepayahan dan kesulitan, sehingga menyebabkan jadi sakit hati, menyebabkan sakit tubuh badan, menyebabkan kita dizalimi, kita diunyanya, sehingga menyebabkan mati. Itu al-masyaqqah, menyebabkan mati. Itu makna jihad. Sanggup menegakkan agama Allah, mengerahkan segala tenaga dan nikmat yang Allah Ta'ala beri bagi meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana pahalanya sangat besar. Mengapa besar pahalanya? Dia sebab kita bersungguh menegakkan agama, menyebabkan orang lain selamat.
Orang lain selamat, orang lain jadi ikut Islam, berpegang dengan Islam. Siapa kita mati, orang berpegang dengan Islam, pahala siapa lagi? Berpanjangan pahalanya. Pahala dia berpanjangan. Di sinilah Al-Fudail bin Iyad telah menerima surat dari Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ialah seorang ulama di zaman tabi'in yang berjihad dengan kalam, dengan cakap, berjihad dengan tulisan, dan berjihad di medan perang. Abdullah bin Al-Mubarak yang dikenal dengan Amirul Mu'minin fil hadis, raja dalam ilmu hadis, dihormati oleh masyarakat di zamannya. Dia tulis surat kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ialah seorang ulama fiqh, tasawuf dan hadis yang terkenal di zaman itu, yang mengajar di masjid Mekah dan Madinah. Mengajar di Mekah, dia banyak duduk di Mekah. Dia Abdullah bin Barak tulis surat kepada rakan dia Fudail bin Iyad, dan surat itu dia mengatakan, ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'adu wa man kana yakhdabu khadduhu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu wa man kana yat'abu khayluhu fi batilin fakhuyuluna yawma as-sabihati tat'abu. Wahai sahabatku yang sedang beribadat di dua tanah haram, sedarlah kamu hanyalah buat main-main saja dengan ibadat, buat main-main dengan ibadat. Sekiranya kamu bermegah kerana pipi kamu dibasahi oleh air mata kerana khusyuk beribadat di Mekah dan Madinah, ketahuilah sesungguhnya leher-leher kami berlumuran dengan darah kerana di medan perjuangan untuk menegakkan Islam. Sekiranya kenderaan kamu penat di medan kebatilan, kamu naik kuda, naik kereta, naik ke sana kemari, penat di medan kebatilan, maka kenderaan kami penat di medan perjuangan. Bila Fudail bin Iyad baca surah ini, dia menangis. Dia menangis. Dia kata, betul, 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 apa yang tulis ni betul. Lalu dia tanya kepada budak muda yang bawa surat tu, mu minat ada ilmu hadis? Mu minat ada ilmu hadis? Budak aku kata, minat ilmu hadis. Aku nak beri ilmu padamu. Aku telah menerima hadis ini daripada guru aku daripada guru dia, daripada guru dia, daripada sahabat Nabi, daripada Nabi SAW, bahawa Nabi telah bersabda, seseorang itu tidak boleh mencapai kelebihan orang yang berjihad, yang berjuang dalam menegakkan agama Allah semasa orang yang berjihad itu keluar, kecuali dia sanggup sepanjang masa itu berjaga tidak tidur langsung dan berpuasa tidak makan langsung, terus dalam keadaan beribadat, dia mendapat kelebihan itu, barulah dia boleh mendapat kelebihan itu. Seseorang tu tak mampu, tak tidur langsung, tak makan langsung, kalau sanggup buat begitu, kamu bolehlah kelebihan, dapat pahala orang yang berjihad pada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis yang lain, seorang sahabat Nabi berjalan musafir jauh melalui padang pasir, lalu berjumpa dengan satu lembah. Disebut oleh Tirmizi dalam sunan dia, lembah yang ada mata air, yang ada cerong, musim kemarau, tak kering, airnya jernih. Lalu dia berfikir, alangkah baiknya kalau aku bawa anak isteri aku ke sini, buat rumah di sini, boleh bertanam, boleh pergi kambing, pergi unta, bertanam pun boleh, tak bergaul dengan orang, buat ibadat je, buat ibadat di sini, alangkah baiknya. Tapi aku nak balik tanya Nabi dulu. Sahabat di mana? Dia tanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya berjumpa satu kawasan
yang subur, yang banyak airnya, tak kering musim kemarau, saya berniat nak bawa anak bini saya duduk di situ nak beribadat. Tak bercampur dengan orang duduk di situ sehingga kemati. Nabi kata jangan. Sesungguhnya engkau berada satu hari dalam masyarakat, satu hari bersama dengan orang ramai, menghadapi kesusahan, sabar menghadapi berbagai-bagai maksiat, lawan kemungkaran itu maksudnya. Kamu duduk satu hari di sini lebih baik daripada 70 tahun kamu duduk di sana. Di sinilah kelebihan al-jihad fi sabilillah yang disebut dalam hadis ini. Kemudian Abu Dzar tanya, lepas bari jihad apa dia pula? Kata Nabi, memerdekakan hamba. Apa dia hamba yang lebih afdal untuk dimerdekakan? Kerana zaman dulu zaman dipakai hamba. Hamba ni ialah kebiasaannya diambil daripada tawanan-tawanan perang. Tawanan perang diambil, lelaki, perempuan, kanak-kanak dijadikan hamba dan boleh dijual beli. Ini zaman dulu. Sama ada dalam masyarakat Arab, masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat Eropah, begitulah berlakunya. Bila Islam mari, Islam tidak menghapuskan terus hamba ni. Dilakukan polisi al-muamalah bil mithli, iaitulah setimpal. Oleh kerana orang Islam yang ditawan dijadikan hamba, maka mereka yang ditawan jadikan hamba juga. Tetapi Islam mewajibkan jaga hamba macam jaga anak isteri. Tidak boleh menyeksa dia, tidak boleh dengan ditugaskan bebanan yang berat. Macam jaga anak isteri, wajib beri nafkah. Kalau zalim sikit berdosa, dosanya sangat besar. Kemudian Islam meletakkan denda. Barang siapa yang melakukan kesalahan, yang pertama dendanya memerdekakan hamba. Orang yang bersumpah, dia bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi, bila dia langgar sumpah, merdeka hamba, merdekakan hamba dia merdeka hamba. Itu langgar sumpah, memerdekakan hambanya. Seorang yang bersumpah dia nak cerai bini dia, sumpah ni macam mana ni? Nak cerai bini ke nak langgar sumpah? Maka bini baik, bini orang yang soleh, lebih baik dia tak cerai, dia langgar sumpah itu, bayar, merdekakan hamba. Merdekakan hamba. Barang siapa yang bersetubuh dengan isteri bulan Ramadan waktu siang hari, dia yang pertama merdekakan hamba. Barang siapa yang buat kesalahan zihar, menyamakan isteri dia dengan mak dia, dengan adik-beradik dia, hukumnya ialah zihar. Zihar, denda dia memerdekakan hamba. Selagi tak merdekakan hamba, tak boleh bergaul dengan isteri dia. Ini hukumnya. Itu denda yang pertama. Yang kedua adalah denda. Yang ketiga denda. Yang pertama merdekakan hamba. Barang siapa yang memerdekakan hamba, pahalanya sangat besar, fadilahnya besar, sehingga dalam dunia Islam tidak ada lagi hamba hapus. Tak ada hamba kalangan masyarakat Islam. Ini dia. Memerdekakan hamba, pahala sangat besar. Maka Abu Dzar tanya, wahai Rasulullah, hamba yang macam mana paling besar pahala yang kita merdekakan? Kata Nabi, yang paling engkau kasih, hamba yang comel kalau perempuan, yang kuat bekerja, yang rajin, yang taat peraturan dia, yang baik, sayang. Ini yang paling afdal, paling besar pahalanya. Yang paling mahal harganya, paling mahal harganya, paling besar pahalanya. Begitulah juga kalau kita nak sedekah. Sedekah barang yang kita sayang, yang kita sayang itu lebih afdal. Yang kita kasih, keluar zakat,
beri yang hak yang kita sayang, hak molek sekali. Ini yang paling afdal. Ini menguji perasaan kita. Itu yang lebih besar pahalanya. Kemudian Abu Dhar kata, saya tak mampu, saya ni miskin, hamba tak ada. Nak mendahulukan hamba tak ada. Nak sedekah tak ada, pitih. Duit tak ada. Nak bagi benda tak ada. Macam mana Rasulullah? Rasulullah kata, mu tolong orang. Mu tolong orang buat kerja. Tengok orang buat kerja, mu pergi tolong dia, bantu dia. Pergi bantu dia, tolong menolong. Di mana menolong orang buat kerja ni adalah amal kebajikan. Tolong buat kerja. Mu tengok orang tu dia betul buat kerja, mu pergi tolong dia. Saja pergi tolong, bukan nak upah, tolong dia. Itu amal kebajikan. Ataupun mu buat kerja untuk orang yang tak reti. Orang tu tak reti, tak mampu, orang yang sangat susah, sangat miskin, mu tolong dia. Sama ada tolong beri fikiran, tolong beri nasihat, tolong dengan tenaga. Itu amal kebajikan. Dia beri pahala. Itu adalah amal kebajikan. Lalu Abu Dhar kata, saya dah urut nak tolong orang. Macam mana pula? Nak tolong orang pun dah urut. Nak tolong tak reti, tak pandai. Nak buat kerja tak pandai. Kata Nabi, mu jangan buat jahat ke orang. Jangan buat jahat kepada orang. Jangan buat sesuatu yang menyebabkan orang marah. Jangan buat kejahatan terhadap orang. Buat kejahatan terhadap orang. Orang marah ni, ada orang yang baik marah, orang yang jahat marah. Kalau orang baik marah, berdosa kita. Kalau orang jahat marah, boleh pahala kita. Itu pula. Orang jahat marah kita, boleh pahala. Dimaksud dari sini ialah kita jangan buat jahat kepada orang. Itu adalah amal kebajikan. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kata boleh pahala sedekah. Tuhan beri pahala sedekah padamu.